Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Mana dia baca dah sebelum ni tu? Dah sama pun nak dari mula. Daripada mula balik? Ya kau? Rugilah. Dah baca dah depan? Sebab tahun ini dia tak faham Ustaz. Ya. Tahun ini pun sama. Oh. Duk start mana sebelum ni? Ustaz Rujairani. Oh, Ustaz Zairani lah. Kawan lah tu. Okey. Dia baca sekat mana dah? Ustaz Zai. Dia baca. Oh, banyak dah. Siapa mukhalafah dah. Oh, sampai mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih dah. Banyak dah tu. Pas lagu mana kita nak sambung ke ataupun kita nak start balik? Kalau start balik, jauh ni. Start balik. Tanya ibu-ibu muslimat belakang. Sambunglah dah. Nak. Lama tak kata-kata kita. Macam mana? Okey. Rasanya better mula sebab lain dekat lain cara ni. Aduh. Tahun ni masuk. Sebab tahun ni Ustaz kan? Dah kena tutup lah. Mana ni Ustaz? Okey. Start balik. Start balik. Ustaz, tak Ya. Gini. Kita baca start balik, lepas tu kita baca juga Ustaz Zairani berhenti tu tak? Boleh? Nah. Boleh? Baik. Kalau kita nak Ya. Sifat mukhalafah di mana muka surat ni belah dah deh. Sudah was-was dah saya jadinya. Kita baca kalau nak start balik sebab ada hak nak sambung dan ada hak nak start balik. Nah, kalau gitu kita baca dua-dua lah. Kita baca depan sikit, lepas tu kita baca hak sambung itu. Nah, gitu. Jadi lama-lama dia akan pergi juga kepada hak ni, berhenti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih tu. Nah, baik. Jadi kita baca Al-Fatihah 3 kali. Mungkin nak start balik ni, kita baca Al-Fatihah 3 kali, hadiah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa zurriyatihi ahli baitihi wa ashabihi, para alim ulama, para masyayikh, dan khusus kepada tuan pengarang kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattaniyu.
syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata dianya depan sekali kulit tu dia kata Risalatul Misbahil Muniri fi ma'rifatillahil qadiri. Risalatun ay hadhihi risalatun, bermula ini yakni lafaz-lafaz al-alfaz wal ibarah al-atiyah, lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang lagi akan datang ni. Risalatun ialah sebuah surat kiriman, dia panggil risalah ni, orang panggil sebuah surat kiriman. Dan beberapa lembaran kertas yang sedikit tetapi mengandungi makna yang sangat besar. Itu maksud risalah surat kiriman di sini. Bukan orang panggil surat kiriman postman hatta tiap-tiap bulan pada kita bil elektrik, bil air, itu bukan. Kalau tu tak ada mengandungi makna yang sangat besar sangat, kita ambil surat tu, bayar bil air, bil elektrik, buat lah kertas tu. Tapi risalah ni, surat ni, walaupun orang panggil surat, risalah ni orang panggil surat lah. Tetapi mengandungi makna yang sangat besar. Besarnya bagaimana? Yakni kalau kita mengaji betul-betul, faham betul-betul makna dia, maka syurga dalam tangan. Sebab Nabi SAW sabda, Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga itu ialah la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Melayu kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dia panggil hak bahasa Melayunya terjemuh naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab ke Melayu. Belum makna dia lagi. Maknanya apa? Makna ni lah hak kita mengaji dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid. Kerana perintah Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam. Itu makna fa'lam. Tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui, dan kamu i'tiqad dalam hatimu, dan kamu ajari kepada orang yang dipertanggungjawabkan ke atasmu untuk diajari. Itu dia panggil fa'lam, ketahui olehmu. Tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui, kamu i'tiqad dalam hati, dan kamu ajari kepada orang yang dipertanggungjawab ke atasmu untuk mengajar. Apa? Yakni akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Iaitu Tuhan yang sebenar, al-ma'budu bihaq, Tuhan yang betul, Tuhan yang sebenar, yang kalau kita sembah, ibadat, abdikan diri kita kepada dia tu kena ke Tuhan sungguh. Tidak ada Tuhan yang sebenar ni, melainkan Allah. Yakni hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Ingat tu. Jangan kita kata tidak ada Tuhan, tidak ada berhala, tidak ada tokoh. Salah tu. Kalau kita nafi Tuhan yang palsu, Tuhan yang tidak sebenar, itu membawa kepada kita mengisbatkan Allah Tuhan yang palsu yang ada. Faham tak? Sebab tu alim ulama kita bila menghurai makna la ilaha illallah, la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah.
Tidak ada zat yang kita sembah dia tu tepat, betul, kena sungguh ke Tuhan sengati melainkan Allah. Berarti makna yang tadamun dia panggil, makna yang terkandung bila orang kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Allah sahajalah Tuhan yang sebenar yang ada. Ataupun Allah Tuhan, gitu kan. Allah Tuhan. Bila sebut kata Tuhan ni, kita orang mukmin ingat Tuhan sebenar selalu dah. Tu tak timbul dah orang panggil Tuhan yang palsu, sebab Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Nah, Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Duit palsu bukan duit. Nah, gitu. Sebab ada orang nak tunjuk warak dia lebih pada Tok Guru. Tok Guru kata syukurlah ke Tuhan. Ingatlah ke Tuhan. Taatlah perintah Tuhan. Dia kata apa tak Tuhan, Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Tuhan banyak. Tuhan mana hak banyak tu sebut Nah, Tuhan mana hak banyak? Ya kata tu Ananda Karupan panggil Tuhan juga tu. Hak di Batu Kih tu. Nah, Acong lenglong leng teng long long duk panggil Tuhan. Oh, kalau kita awak nak jadi supaya kat mana? Itu bukan Tuhan. Dia panggil Tuhan. Dia panggil sebab dia tak kenal Tuhan. Maka kita orang hak kenal Tuhan ni duk panggil Tuhan. Nah, panggil boleh. Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Jadi kita orang mukmin bila sebut kata Tuhan, Allah. Sebut Allah, Tuhan. Itu. Tak hidup beki dia lah. Nah, syukurlah ke Tuhan. Betul tu. Allah lah tu maksud dia ni. Dah orang hak cakap tu nama Zaid, nama Khalid, nama Mamat, nama Timuh, nama Zainab agak. Siapa dia lagi Tuhan dia? Allah lah. Gitu lah. Jadi kadang-kadang nak tunjuk warak daripada Tok Guru. Nah, apa Tuhan, Tuhan ustaz kan? Allah lah. Tuhan ni banyak. Tuhan banyak kafir mung. Nah, Tuhan ni tak ada lolos. Lagu tu. Tapi oleh kerana dia tak mengaji, siap. Nah, maka kerana tu wajib atas tiap-tiap mukallafnya makrifah. Nah, mengenal Tuhan. Apa mengenal Tuhan? Nah, mengenal hukum ketuhanannya Tuhan dan hukum sifat ketuhanannya Tuhan. Itu yang dimaksudkan ma'rifatullah, ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Nah, mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Kenapa kita boleh kata dia Tuhan yang sebenar? Sebab dia ada hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, kalian semua tu tak boleh lepas dengan Allah. Fuqara makna fakir, tak boleh lepas. Berajak ke Tuhan. Nak menyawa dengan Tuhan. Nak tidur dengan Tuhan, nak ngatuk dengan Tuhan, nak kelip mata dengan Tuhan, nak ketut pun dengan Tuhan. Kalau Tuhan tahu ketut duk kembur perut situlah kita nganginya. Betul tak? Tu. Nak gerak, nak dia, nak gapo pun kita tak boleh lepas berhajat, fakir. Hamba tak suka mana nak guna berhajat. Sebab berhajat ni kita tak berasa mana berhajat ke Tuhan. Bila kita berasa berhajat pada Tuhan? Bila taing semaya hajat. Taing tu baru rasa ya Allah tolonglah ya Allah. Baru rasa berhajat. Padahalnya kita tiap-tiap saat, tiap-tiap nafas ni berhajat, mana tak boleh lepas dengan Allah Taala. Wallahu huwal ghaniyyu. Nah, Allah tu terkaya apa? Tak berhajat gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada kita. Dia tak berhajat pada amal ibadat kita, semaya puasa roha kita, taat ibadat kita, dia tak berhajat. Kalau kita nasia ni wala'iyadu billah, kafir habis licin semua, sebutir bumi manusia. Allah tetap Allah, ketuhanannya tak berubah. Tuhan tetap Tuhan. Tidak kata lemah dia, oh nyanyolah kafir habis apa ni. Tak ni. Dah, Tuhan tetap tu Tuhan. Ingat baik. Jadi kerana tu besar sungguh makna surat kiriman ni. Jadi jangan sebut kata oh risalah aja, surat kiriman. Tak payah saya nak ngaji kitab. Tak ni. Dah, ngaji risalah, ngaji surat kiriman. Ni kenapa ni? Syekh atau pengarang kitab Syekh Abdul Aziz dia kata risalah ini orang panggil mimbabit tawadhu' musannif, daripada khisalum mahmudah, budi pekerti yang terpuji yang ditunjuk oleh tuan pengarang, iaitu tawadhu'. Apa rendah hatinya dia tak kata karangan dia ni
karya dia ni ialah sebuah kitab, sebuah karya yang agung dah. Dia letak risalah gitu je, surat kiriman, gitu. Ini contoh tauladan kepada kita supaya kita semakin berisi, semakin menunduk. Gitu dah. Padahalnya sampai sekarang ni kita duk guna. Ni kalau di pondok-pondok di Fatani di Kelantan sampai sekarang ngaji kita ni sebagai kelas umumi, kelas nizami tu kita Arab lah. Nah, siapa kau yang Sungai Buloh sarjana utama pun ngaji kira. Nah, berkat tak berkat orang panggil pengarang kita ni. Habis. Risalah apa nama ni? Al-Misbahil Muniri. Nah, itu kalau kita nak i'rab boleh laka tu, tak dia jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Ni naibul fa'il. Tapi tak ada hal lah. Nah, kita tak payah sebut i'rab gapo ni, ibu-ibu tak tahu gapo dia menatang apa pula i'rab ni dia ni. Al-Misbahil Muniri iaitu lampu pelita. Lampu pelita Al-Muniri yang menerangi, yang bercahaya-cahaya, yang menerangi, boleh kita apa? Nah, Al-Misbahil Muniri mana lampu yang bercahaya, dia panggil sifat kasyifah, sifat nak menyatakan bagi lampu tu. Lampu lagu mana? Sebab lampu ni banyak. Lampu malak kurang bateri pun ada. Kita naik kereta kalau lampu tu malak. Nah, jangan kata lubang hok sekilometer. Hok depan mata bonggok pun tak nampak, gedegung melanggar. Sebab apa? Sebab lampu tu kurang nyala. Nah, kurang terang. Malap dia panggil. Nah, maka dak kita dia ni seumpama lampu spotlight. Gitu boleh begitu apa? Al-Misbahil Muniri spotlight. Begitu senang. Nah, begitu sampai moden ni spotlight lalu. Pelita yang menerang. Kita mana guna pelita dalam ni? Nah, spotlight lalu senang. Dia ni. Jadi surat kiriman dia ni namanya ialah spotlight. Spotlight nak menyuluh berapa? Fi ma'rifatillahil qadiri, pada mengenal Allah yang maha amat berkuasa. Al-Qadir dia panggil atas wazan fa'il, ini orang panggil sirah mubalaghah dia panggil. Yang maha amat berkuasa. Kerana apa? Kerana zat dia tu bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Gitu dah. Jadi kalau Allah yang maha amat berkuasa, kalau setakat tu kita i'tiqad, Mu'tazilah pun i'tiqad begitu juga. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, ingkar Quran kafir. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Betul tak? Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu makhluk ni, mungkin ni, kainat ni, dialah zat yang maha amat berkuasa. Tuhan kata. Kalau gitunya Mu'tazilah pun kata Allah ialah zat yang qadirun. Allah zat apa? Allahu qadirun. Allah tu zat yang maha amat berkuasa. Tapi Mu'tazilah kata Allah berkuasa dengan zatnya. Allahu qadirun bi zatihi. Allah zat yang maha amat berkuasa dengan zatnya. Tidak ada sifat di zat dia. Itu Mu'tazilah dia. Nah, tidak ada sifat di zat dia. Kenapa ya? Sebab apa kata Mu'tazilah? Pertamanya tidak ada dalam Quran Allah cerita ke bahawasanya dia ada sifat kudrat. Tak ada. 30 juzuk Al-Quran itu kalau kita buka tidak ada ayat Allah Ta'ala kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal haya was sam'i wal basari wal kalam. Tak ada. Bila tak ada, apa kita nak kata ada ya? Tengok Mu'tazilah. Itu secara hujjah Al-Quran dia. Kemudiannya secara aklinya kata Mu'tazilah, kalau ada di zat Allah Ta'ala tu sifat, maka adakah sifat Allah Ta'ala ni qadim atau hadis? Kalau sifat Allah Ta'ala ni qadimah, kalau sifat Allah Ta'ala ni hadithah, baharu, maka baharu juga zat Allah Ta'ala. Gitu kan? Itu Mu'tazilah kata. Maka baharu zat Allah Ta'ala tu mustahil. Tentu tidak. Kerana membawakan makhluk ni tak ada. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadimah, sedia kala, sama seperti zat Allah, la ta'addadatil qudama. Pastilah berbilang benda-benda qadim. Kalau Kristian saja dikafirkan dengan kerana mengiktikad 3 benda qadim. Mana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mak. Maka orang ahli sunnah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah lebih patut dilayakkan untuk dikafirkan lebih daripada Kristian lagi. Apa? Allah
kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, lapan kode. Kalau ambil hak khilaf lagi, takwin, idrak, 10 kode. Tengok. Maka ta'addudul qudama mustahilun, kata Mu'tazilah. Berbilang-bilang benda kode itu tentu tidak, tak terima dengan kepala otak. Nah, lalu ulama ahli sunnah wal jamaah kita jawab, di dalam Al-Quran memang tidak disebut dengan dilalah mutabaqah, yaitu tidak disebut sebiji-sebiji ayatnya innallaha ta'ala yattasifu bisifatil qudrah. Memang, tetapi Al-Quran telah menyatakan dengan secara pengertian yang automatik, dipanggil dilalah iltizamiyah, faham dengan secara auto. Nah, kalau orang itu ada kepala otak akal yang jernih, yang tajam, maka dia akan faham. Macam kita ada disebut dalam Al-Quran, ada tak sebut kereta kita, rumah, ada sebut dalam Al-Quran? Tak ada deh. Mu'tazilah lah ke sini. Nah, mana ada ustaz Allah tak sebut saya dalam Al-Quran? Wih, nah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia tu lemah. Pak kita ke apa? Lembu. Nasi ya sebut tu. Nah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Masuk tak? Dengan kereta rumah kita, bagai-bagai mekak kita, berapa semua habis. Pokong, wahcang apa masuk habis tak? Masuk habis. Tengok. Orang cerdik ya bahas lah. Oh, Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala ni Tuhan pada diri kita. Tuhan gapo hak kita milik sementara. Tapi orang bodoh dia tak erti tu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, baca saja Tuhan semesta alam. Bukan saya nama Muhammad Ahmad. Nah, saya bukan alam. Tu orang bodoh lagu tu, tak erti dengan secara dilalah iltizamiyah, dia panggil. Dilalah ni pengertian, iltizamiyah dengan secara automatik. Tu. Nah, contohnya cara kita bercakap. Nah, contoh kita kata kawan lah, kawan nak mari ni. Nah, ni contoh saja ni, bukan betul dah. Nah, kawan nak mari surau masjid ni, tiba-tibanya dalam perjalanan nak mari tu siapa ke surau, siapa ke masjid ke surau ni dah. Masjid, dia pun dengar ada dua orang duk ngopak ke dia. Ni contoh dah ni. Nah, duk membawang dia panggil. Duk cerita kawan ni begini hak tak baik. Kawan duk dengar kot belakang tabir. Lagu ni perangai dua ekor ni. Nah, tak apa, ngopak buat berat sikit. Ngopak lagi kat dengar 10 minit duk ngopak. Lepas tu kawan pun masuk senyap-senyap. Wadah. Terkejut dua orang duk ngopak tu. Nah, Allah kawan comel lot siapa dah duk mulut manis lah weh. Nah, lagu mana kawan akan cakap? Mu tak usah buat mulut manis dengan aku. Aku dengar belaka dah gapo hak mu ngopak ke aku. Aku dengar belaka dah. Ini ayat kawan. Secara akademiknya, dua orang hak ngopak tadi dia kena faham dua makna. Pertama, kawan tak pekak. Lagu tu, ni secara akademik ni bukan suruh lagu tu. Sama dua orang tu duduk begini. Keruk kening. Kawan kata, "Gua nak keruk ni tengok aku ni." Nak faham secara akademik ada tak perlu. Ni secara akademiknya dua orang tu nak faham kan. Kawan tak pekak. Dah. Bila kawan ni tak pekak, bermakna ada di telinga kawan tu sifat pendengaran. Gitu kan. Sebab tu kawan kata aku dengar belako gapo hak mengopak aku tadi. Gitu kan. Jadi itu orang panggil faham dengan secara iltizamiyah, dengan secara automatik. Nah, kalau kawan bercakap, mu tak usah buat mulut manis aku ada sifat pendengaran. Pelik. Betul tak? Orang tak cakap gitu. Jadi dua orang itu kata, "Dah apa mu ada sifat pendengaran kami?" Buat kami pun tak peka, kami ada sifat pendengaran. Jadi perkataan kawan kalau bercakap lagu tu tidak masuk ke dalam perut hati-hati para pendengar. Tidak qaulan baligha dia panggil. Al-Quran ni qaulan baligha. Perkataan yang masuk jejak dalam hati orang-orang yang mendengar. Tetapi secara iltizamiyah, gitulah makna yang patut difahami. Bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah di atas makhluknya, dialah zat yang maha amat berkuasa. Dia tak lemah. Bila tak lemah, lazim daripada tak lemah, bermakna ada sifat perkuasa. Gitu.
Itu faham dengan secara dilalah iltizamiyah, dengan secara akademik dia panggil. Itu ni. Tapi Mu'tazilah tak erti tu. Mu'tazilah tak erti. Maka kerana itu dinamakan Mu'tazilah tu dengan kelompok Mu'attilah dia panggil. Kelompok yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat-sifat Allah. Itu dah. Tu habis. Jadi orang kita, orang ahli sunnah wal jamaah ni bukan setakat iktikad Allah zat yang maha amat berkuasa, bahkan Allah zat yang maha amat berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Sifat perkuasa tu lawan bagi lemah, gitu tu kerana berkuasa lawannya tak berkuasa. Belum tentu lemah, belum lazim lemah. Macam tadi, mendengar lawannya ialah tidak mendengar. Bukan orang panggil mendengar lawan bagi pekak bukan. Macam ada orang mari sini tidur. Dia tidur. Tak faham ustaz mengajar ni kecek Kelantan pekak. Tidur tu. Tak faham. Tidur dulu. Sudah kuliah. Saat kawan saing dia pun tanya. Kawan dia tanya, mu faham tak ustaz duk mengajar dia? Dia kata, aku tak faham apa aku tidur dia. Mu tidur, mu pekak lah. Boleh kata itu? Bila masa aku pekaknya aku tak dengar, lepas tu pun tak dengar, aku tidur. Mu pekak lah. Boleh kata itu? Tak boleh. Mendengar tu lawan dia tidak mendengar, belum tentu pekak. Gitu. Hak pekaknya ialah lawan dia pendengaran. Itu baru lawan bagi pekak. Itu dah. Jadi kalau mendengar lawannya pekak, nyanya orang tak mendengar pekak belaka, sebab tidur ke, sebab awak tak heran ke, berapa pekak habis dah. Ingat baik. Jadi kitab kita ni memang kita akan menjalani di atas terjemahan sifat-sifat ma'ani dengan letakkan dia panggil perkuasa, penentu, perhidup, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, perkata atau perkataan. Sebab sifat-sifat ni wujudiyah dia panggil, ada di zat Allah Ta'ala. Lalu adakah jadi berbilang-bilang benda qadim? Tidak. Sebab yang berbilang ni sifat yang ada di zat. Sifat tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Kalau kata ta'addudul qudama mustahilun, berbilang-bilang benda qadim tu mustahil, benda yang tak boleh terima dengan kepala otak. Itu kalau benda qadim yang bahasa zat dengan zat. Zat Allah qadim, lepas tu zat yang lain ada satu lagi qadim. Hatu tak boleh terima. Hatu yang tidak boleh terima. Siapa lagi sifat wahdaniyah? Belum sampai lagi deh. Nantilah. Baik. Disusun akan risalah ini, akan risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir ni oleh Abdul Aziz ibn Ismail al-Fattani, oleh tok gurunya nama Abdul Aziz. Tu orang panggil Baba Zik ke dia ni, dia orang Tani. Tu beliau ni anak murid kepada Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wangoh Sekar. Dan menantu kepada ayah dia Sekar. Orang panggil tu ayah dia Sekar di Fatani. Kemudiannya dia mari pindah duduk Kelantan. Tu dia sebut tu yang bermukim, yang menetap maknanya di Kampung Paluh, Bunuk Payung, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Tu dia meninggal pun di Kelantan. Dia meninggal pun kubur dia di Kelantan. Jadi dia Al-Kelantani je lah, tidak Al-Fattani dah lah dah. Cuma barangkali letak Al-Fattani tu nak kena asal-usul dia lah, orang Fattani. Mansubun ilal Fattani, dinisbahkan kepada negeri Fattani. Jangan baca Fattani. Kalau Fattani, ia negeri yang banyak fitnah. Macam Fattani, negeri yang banyak cerdik orangnya. Itu diubah oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Habis. Ini yang baca laju-laju ni dah. Amba baca dah kitab ni di kuliah Muslimat, kuliah duha di Rawan. Satu surat tu. Siapa muka surat berapa tak ada habis juga. Siapa muka surat 7 tak ada siapa saja. Muka surat 6. Jadi
oleh kerana jauh satu hal tak apa, jauh tak ada masalah. Nah, kita jauh ni ialah lewat sikit-sikit tu biasalah, tak nak 2 terik lek pagi sekolah lah tu ni, tepuh jam ke apa. Tapi oleh kerana dia banyak jadi nak jadi tok guru kita daripada kita jadi tok guru demo. Nah, jadi saya tak boleh tahan orang lagu ni. Nah, saya tak boleh tahan. Nah, ustaz kena ngajar lagu ni. Ustaz kena kecek gini, ustaz tak boleh kecek gini. Saya gini awak ngajar sendiri. Wallahu a'lam. Senang. Saya mudah. Nah, ustaz boleh tak cakap lagu ni? Kalau cakap lagu tu, nah, cari orang yang boleh cakap lagu tu, jangan cari saya. Saya ni pakar Indonesia, pakar Mesir mana pun saya kecek Kelantan. Sebab saya telah budu tu daripada perut mak saya Azali lagi. Nah, ni jangan cari saya. Nah, jadi dia banyak nak jadi tok guru pada kita jadi tok guru dia. Oleh kerana tu dia tahu jadi tok guru senang. Janganlah ustaz tolonglah. Tak apalah kali ustaz saya rani juga pergi ganti situ. Saya pergi kerja pergi ustaz saya tak save situ. Apa aku? Nah, kita nak pergi kuliah tu 3-4 kali telefon ustaz apa mana dah. Kita tahulah siapa mana jen sobat lah, tunggulah. Nah. Saya tak boleh, saya memang lama sangat. Saya tak boleh. Nah, kata tak apa, puan ngajar sendirilah. Jangan lagu tu ustaz. Dah banyak sangat saya gitu tak kena, gini tak kena. Ustaz jangan cakap benda gini. Saya nak cakap ikut saya lah. Saya hadir ke sini untuk saya dicakap, bukan saya untuk bersenyap. Maksudnya baik tak saya mengajar lagu tu. Ya. Hak tak baik, awak tak usah terima. Hak tak faham, awak tanya, gitu kan. Nah, lagu tu. Hak tak setuju, itu biasa saja. Kita tak boleh nak jadi orang setuju satu pendapat dengan kita belaka. Nah, biasa tok guru anak murid dia tak setuju pendapat tu biasa. Nah. Tu. Jadi lepas tu saya pun berhenti ke Ustaz Zai mengajar situ. Tak tahulah lah ni siapa dia pula. Dah Ustaz Zai sini pun tak boleh nak mari dah. Baik, kita tengok dalam tu sikit. Kata dianya Bismillahirrahmanirrahim. Ni rasa Ustaz Zahurai dah deh. Sebab tu hamba rasa molek sambung, tapi oleh kerana ada hak nak suruh Ustaz balik. Tapi kita tengoklah sikit-sikit. Musannif ni dia wak mula dengan basmalah ni kerana iktidaan bil kitabil aziz, dia panggil, kerana nak mengikutkan Al-Quranil Karim. Apa dia panggil? Nak ikut dengan cara tartibus suwari, dia panggil tertib surah di dalam Al-Quran. Tertib surah di dalam Al-Quran iaitu surah yang pertama disusunnya ialah Al-Fatihah. Betul tak? Al-Fatihah tu 7 ayat yang diulang-ulang tu sepakat oleh sekalian ulama. Kemudiannya yang dikhilafkan ayat mana ayat yang pertama. Mazhab kita Syafi'i ayat yang pertama bismillah. Jadi kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama daripada surah yang pertama Al-Quran tu disusun, bukan diturun. Bukan tartibun nuzul. Ya, ada beza. Ada tartibus suar, ada tartibun nuzul. Kalau tartibun nuzul tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau tartibus suar, tertib disusun ke surah, itu pun bukan reka-reka sahabat, itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran tu tidak disusun secara mishaf di dalam kertas di zaman Nabi dengan lengkap. Tak. Di zaman Nabi itu ditulis tu tidak lengkap. Yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Agak-agak nak baca macam mana? Tak ada titik, tak ada baris. Al-jamzulillah boleh, alhamdulillah, rasil alamin, ratil alamin, ghalami boleh. Kalau orang Melayu ada ngong, ngalamin boleh. Nak baca macam mana boleh belaka. Pas apa dia yang menyusun ke orang panggil yang susun, orang panggil minta supaya disusun ke Al-Quran dengan secara mishaf, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Selesainya zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas tu digunakan dengan mishaf Uthmani. Kemudian zaman Sayyidina Ali tak ada orang panggil baris titik tu, tak ada lagi. Lalu Sayyidina Ali dengar orang baca Quran tu baca baris salah. Dia Arab ni kebanyakannya kalau baca baris salah makna dia berubah. Sayyidina Ali satu hari berjalan dengar duk baca, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih.
Dia baca gitu. Jadi makna berubah. Maknanya ke mana? Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan kafir musyrikin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruk jadi maknanya berubah itu. Sepatutnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah tidak menghiraukan oleh kafir musyrik. Ikut dia nak celah kau nak kata berapa. Nah, ikut dia Nabi Muhammad. Untuk duk ambil duk ambil penting sangat celah dia tu jangan. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Mu maaflah dan mu sapu supaya debu dekat bahumu gitu. Fa'fu wasfahu. Nah, sehingga mana? Sehingga Allah mendatangkan hijab Allah di atas mereka itu. Nah, itu. Dah. Jadi zaman Sayyidina Ali barulah Sayyidina Ali suruh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali letakkan baris pada Al-Quran. Tengok. Nah, kemudiannya setelah sampai tersebut Al-Quran tu sudah ada baris, tapi huruf-huruf Quran belum ada titik, tak ada lagi titik. Siapa yang meletakkan titik? Bukan Nabi. Nah, Imam Ahmad Al-Farahidi letak titik bas putih titik bawah. So, ta tu titik 2 di atas. Nah, kha tu titik 1 di atas, jing titik 1 di bawah, ha tak ada titik. Tengok. Siapa? Bukan Nabi. Nah, bukan sahabat, tapi alim ulama. Jadi kalau kata mengaji wak gapo sifat 20, tak ada zaman Nabi ni. Banyak dia jam baca wak gapo Quran ada titik ada bagi, tu tak ada zaman Nabi tu. Nah, boleh cakap lagu tu. Janganlah kita jadi tak kenal diri gitu lalu. Nah, kita ni terhutang budi dengan alim ulama terlalu banyak, tak mampu kita nak balas jasa ulama. Itulah habis. Yang keduanya, kenapa mula dengan bismillahirrahmanirrahim? Amalan bimafhumil hadithin Nabi, karena beramal dengan apa makna yang difaham daripada mantuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Iaitu Nabi kata, Nabi sebeda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajza, bimakna qalilil barakah. Nah, Nabi kata tiap-tiap hija yang syarak anggap penting pekerjaan tersebut tapi tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong ekornya, berpenyakit kusta. Dengan makna apa? Sedikit berkat. Mafhum ni ana mafuhima minal mantuk, makna yang difahami daripada lafaz hadis. Nabi tak suruh mula dengan bismillah, tapi makna yang kita dapat faham, kalau nak berkat tu lebih, maka mulakan hija yang syarak anggap penting tu dengan bismillah. Syaratnya hija tersebut syarak tidak mulakan dengan apa-apa permulaan lah. Kalau syarak telah mulakan dengan permulaan yang lain, contoh macam semaya ini syarak mula dengan takbiratul ihram. Nah, tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Nah, syarak mula dengan takbir, maka ketika tu tidak sayugia kita mula dengan bismillah. Mana? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblata ma'muman lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah dalalah. Dia panggil reka, sebab Nabi suruh kita semaya sebagaimana kita tahu Nabi semaya bagaimana. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ai kama alimtumuni usalli. Nah, itu dah. Jadi tak boleh kita usalli fardhu zuhri bismillahirrahmanirrahim. Ada susah sangat bismillah. Tak boleh. Mesti Allahu akbar. Kerana syarak wak mula dah dengan takbiratul ihram dia panggil. Nah, lagi pula tak boleh perkara yang safasifih umur dia panggil. Safasifih umur ni hija-hija yang lekeh-lekeh seperti sapu-sapu. Nah, nak pakai tali kasut. Nah, kita bismillah apa hija safasifil umur dia panggil. Nak sehingu bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Kerana hija tu jijik meluati. Hija safasifil umur dia panggil. Hija-hija yang lekeh-lekeh itu juga tidak disunatkan basmalah. Apatah lagi perkara makruh dan perkara yang haram. Makruh itu makruh li zati, makruh diri dia, bukan makruh li ghairi. Kalau makruh li ghairi itu sunat juga kita baca bismillah, seperti nak makan petai, nak makan budu. Nah, itu bukan makruh pada diri petai budu tu, bukan, tapi makruh pada bau. Maka sunat tak kita baca bismillah? Sunat.
Jangan nak makan betal tu tak baca bismillah, apa makruh ya. Makan dengan setan dia panggil tu ni. Baca bismillah ya. Baca bismillah. Hak kata makruh li zatih tu mana? Seperti benda hak makruh tu diri benda, ain benda tu. Contoh seperti rokok. Rokok tu diri benda tu makruh, bukan sebab bau. Diri zat dia tu orang panggil makruh li zatih. Maka kita cucuk rokok bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Kamu kata ala-ala buat makruh buat juga pahala dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat pahala dah. Tak dapat makruh. Hukumnya makruh baca bismillah. Apatah lagi perkara yang haram. Nah, haram baca bismillah. Habis itu. Jadi saya rasanya Ustaz Zahurai dah ni bismillahirrahmanirrahim dah. Dengan nama Allah yang Maha Amat Pemurah lagi Maha Amat Mengasihani, itu terjemuh dengan nama Allah. Kita ni tak ada tanya apa mula-mula tu dengan nama Allah selalu dah. Kalau bahasa Melayu kita akan bertanya khabar sebab kita faham. Oleh kerana bahasa Arab kita tak tanya khabar berapa dah lah. Sebab kita tak faham. Nah, cuba kalau orang ni bercakap dalam bahasa Melayu dengan kereta tiba-tiba, nah, kita boleh faham tak kita? Dengan kaki, dengan siku, dengan sudu, ayat tu mula-mula dengar selalu dah. Boleh faham? Tak boleh faham. Kita akan tanya, dah apa dengan kereta? Saya datang ke masjid dengan kereta, gitu kan? Dengan Zainab, dah apa dengan Zainab? Saya datang ke masjid dengan Zainab. Tu. Jadi dengan sebuti itu kalau mengajak Arab, dia panggil harajah asli. Dia berhajat kepada tempat gantung dia panggil muta'allaq, tempat gantung dia. Sekarang ni tak ada tempat gantung, depan ada tak? Dengan nama Allah tak ada tu. Sebab apa tak ada? Sebab banyak benda hak kita nak buat ni nak mula dengan nama Allah. Aku makan nasi dengan nama Allah. Aku pakai baju dengan nama Allah. Aku menulis dengan nama Allah. Ni macam ketua pengarah ni, ualifu, aku menulis kitab ni dengan nama Allah. Aku buka kitab dengan nama Allah. Aku mula mengajar dengan nama, banyak. Jadi oleh kerana tu tak ada hak depan dengan tu. Kita sendiri mari sedar dalam perut kita, dalam hati kita. Bila kita nak makan nasi, bismillah. Bismillah kita sebut nama Allah. Dengan nama Allah tu ke apa? Aku makan nasi dengan nama Allah. Gitu. Jadi dengan sebuti itu banyak makna. Faham tak? Dengan sebuti itu pula banyak makna. Dia tak sama macam tadi. Saya datang ke masjid dengan kereta, dengan saya datang ke masjid dengan Zainab. Sama tak makna dengan tu? Sama? Sama tak? Faham tak ni weh? Apa tak keli tengok ni? Kalau sama ke tak sama? Ya, laju ke gitu? Yang macam tubik gitu macam mana? Sama ke tak sama? Ayat orang bercakap saya datang ke masjid dengan kereta, dengan saya datang ke masjid dengan Zainab. Sama tak makna dengan situ tu? Sama ni? Oh sama. Maknanya kalau saya datang ke masjid dengan kereta, artinya saya datang ke masjid dengan menaiki kereta, betul tak? Saya duduk dalam kereta, saya duduk pulah steering kereta. Lepas tu sama, saya datang ke masjid dengan Zainab. Mana kita duduk atas belakang Zainab, pulah kepala Zainab itu. Tak dikata sama tadi? Sama tak? Tak sama. Nak cerita kata dengan tu pula banyak makna. Banyak makna. Saya datang ke masjid dengan kereta, dengan saya datang ke masjid dengan Zainab, dengan dua-dua guna. Tapi makna tu beza tu. Dengan kereta saya naik kereta, pulah steering kereta. Dengan Zainab bukan saya duduk atas belakang Zainab, pulah kepala Zainab pun steering kereta. Ingat baik tu. Lepas tu dengan kereta maknanya dengan orang panggil bolil alat, dia panggil dengan makna alat, dengan menggunakan kenderaan alat yang bernama kereta. Dengan Zainab dengan makna ma'iyah, bersama-sama Zainab. Itu. Saya datang ke masjid dengan Zainab apa? Bersama-sama Zainab. Bukan dengan menggunakan alat yang bernama Zainab, bukan. Sama? Tak sama tu. Jadi dengan sebuti itu ada banyak makna pula. Aku mula mengajar kitab ni dengan nama Allah. Dengan apa? Dengan situ dengan makna apa?
Dengan situ kata ulama al-ba'u lil isti'anati. Ba di sini dengan makna minta tolong. Al-ba'u lil isti'anati. Nah, ba di sini dengan makna minta tolong. Artinya aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong. Ha, itu makna dia gitu. Hai, biar kau Ustaz Zahir dah ni. Nah, kau tak ingat Ustaz Zahir dah deh. Cuma tak ingat dah. Nah, banyak sangat. Banyak sangat mengaji dah, jadi tak ingat. Jadi bismillah apa? Aku mula mengarang kitab ni dengan minta tolong nama Allah. Mana? Minta tolong nama Allah. Welah. Apa tak minta tolong dengan Allah selalu? Duk minta tolong dengan nama dia. Kalau kita pakai orang panggil pendapat ulama yang mengatakan isim ghairul musamma, nama bukan kena kepada diri yang dipernama. Nama penaga tu api gitu. Dah. Kalau nama tu kena kepada benda yang dipernama, sebut api terbakar mulut macam naga gitu. Api tu bik Bega ngak puak bega ada mulut gitu. Dah. Nama benda hak dipernama. Kalau diperjalani pendapat lagu tu, maka minta tolong di sini al-ba'u lil isti'anati di sini isti'anati ala wajhi tawassuli wat tabarruki. Minta tolong dengan berkat nama Allah di atas wajah, di atas jalan tawassul dan mengambil berkat tabarruk dia. Hakikatnya sebenarnya kena minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan nama Allah pasal apa? Nama-nama lah. Allah zat dia. Nah, Allah tu nama bagi zat. Bukan kena ke zat lalu dah. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan isim ghairul musamma. Nama bukan kena kepada diri yang dipernama. Itu kan? Macam Kak Awal tadi. Nah, cuba Kak Awal sebut Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Tubik tak? Dia daripada mulut. Tak tubik. Saya duduk atas jalan raya lagi. Ustaz mai tak Ustaz mana? Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin tubik kat mulut. Siap ada tu ada gitu. Kalau nama kena diri yang dipernama, sebut siapa lalu duduk depan. Dak nama saya disebut sini, saya tubuhnya duduk lain lagi. Nampak tak? Faham tak? Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan seperti ini, bermakna al-ba'u tadi dengan sebuti tadi tu dengan makna minta tolong tadi, minta tolong dengan nama Allah, yakni minta tolong dengan ambil berkat nama Allah atas jalan bertawassul. Itu. Boleh deh. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan isim ainul musamma pula, nama tu kena kepada diri yang dipernama. Ini pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Al-Asy'ariyah dan jumhur Maturidiyah. Kalau tadi jumhur bukan jumhur, kalau tu qil dia panggil, pendapat yang sedikit daripada ahli sunnah. Sepakat dengan Mu'tazilah. Kalau kita menjalani di atas pendapat nama tu kena kepada diri yang dipernama, sebut kata Allah kena ke zat dia selalu dah, bukan kena kepada benda lain dah. Kalau gitu makna bismillah, aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Jadi gitu makna dia dah. Nampak tak? Nampak deh? Beza tak dia tu? Beza tu. Kalau hak tak ni, aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong nama Allah, dengan minta tolong berkat nama Allah di atas wajah bertawassul. Itu. Kalau hak ni pula kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan nama ialah kena kepada diri yang dipernama. Isim ainul musamma. Hak tadi ghairul musamma. Hak ni ainul musamma, diri yang dipernama. Kalau gitu makna bismillah ketika ni, aku mula mengarang kitab ni dengan meminta tolong zat yang dipernamakan nama Allah. Gitu dah. Itu maksud dia. Bismillah dengan nama Allah. Tu terjemuh aku tu. Hak kita duk mengaji ni makna. Hak kita duk mengaji ni makna. Tu dah. Jadi bukan senang duk mengaji makna ni. Dan mau ingat kau makna tu terjemuh.
Nah, buka Quran terjemuh pimpinan Ar-Rahman ke berapa, baca hak Arab, baca hak Melayu, baca Arab, baca Melayu, pakai mak tak faham. Kalau faham sendiri ikut kepala otak. Dah ni tafsir sendiri. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ni mengaji orang panggil lagu ni hak betul-betul mengaji nak faham makna. Ini baik habis. Tu baru bismillah. Bawa rekah dah ni. Rekah dah ni. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita mengaji kita Arab, ya bahas putih-putih. Bos putih. Lepas tu ismi. Isim tu asal daripada mana? Sumu ke simatun. Kalau sumu dengan mana ulum. Dengan kalau simatun bermakna alamatin, alamat, tanda. Tu saya tak usah bahas lah tu. Nah, kemudian mari pula kod lafaz Allah. Allah ni adakah lafaz murtajal atau lafaz istiqaq? Kalau istiqaq daripada mana? Tu habisnya bahas dalam kitab-kitab Arab tu, ya bahas lagu tu. Bukan senang dak lah. Nah, bukan senang dak. Supaya ibu-ibu tahu kata nak jadi tok guru ni bukan mudah. Bukan kodah pula serbai, taruh janggut panjang, buh jubah 2-3 lapis, al-padil tuan geru dak tu ni. Wah biar tak kerti apa apa bukan. You kena mengaji sebutir-sebutir, kena hafal kau tu kena hafal. Itu bukan senang. Sebab lah ni ramai orang tiba-tiba jadi tok guru. Tiba-tiba jadi tok guru. Dah tu ni. Wih kita Arab apa tak boleh nak baca. Tapi dipertuk guru ke oleh orang. Sebab pandai bercakap. Pasih lidah dia berkecek. Ini kita kena berhati-hati. Kalau mengaji di pondok, dibahas sebutir-sebutir itu. Allah kata ulama ialah lafaz murtajal. Erti lafaz murtajal ni iaitu lafaz asal dia tu Allah dah. Tidak diterjemuh daripada mana tidak diambil daripada asal perkataan lain, tidak. Allah gitu. Apa maknanya? Ismun lidzatin ma'budi bihaqqin. Nama bagi satu zat yang kita sembah dia tu tepat, betul, kena. Itu dia panggil Allah. Nah, Melayu pun Allah. Cina, Sia, Boya, Keling, India mana pun kalau terjemuh bahasa Allah tu Allah. Tak boleh nak berubah jadi mana. Sebab asal dia kalimah murtajal dia panggil. Asal kalimah dia tu Allah, gitu dah. Bukan orang lain letak nama dah. Asal dia dah kalimah Allah. Nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma. Itu Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan Allah itu ialah lafaz manqul, dia panggil lafaz manqul. Tadi lafaz murtajal, ini lafaz manqul. Manqul mana? Diambil pindah daripada asal perkataan yang lain. Mana? Iaitu asalnya ilah, Tuhan. Nah, kenapa? Karena fitrah manusia ni nak ke Tuhan. Itu Tuhan, ilah. Tetapi dengan semata-mata akal manusia tidak mungkin dapat kenal Tuhan. Betul tak? Nah, sebab itulah kalau syarak tidak utuskan Nabi Rasul, manusia ketika itu ahlul fatrah dia bagi. Free hidup ya, tak berdosa, tak kenal Tuhan, tak semayang, tak berdosa, tak apa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Tuhan kata dalam Quran. Kami tidak azabkan manusia sehingga kami utuhkan baginya seorang rasul. Maka manusia ni dengan semata-mata akal dia tak akan kenal Tuhan. Dia tak akan cakap. Dia tahunya Tuhan ni ada. Setakat Tuhan, kita ni ada Tuhan weh, tak kira lah. Siapa Tuhan kita? Saya pun tak tahu. Awak tahu? Tak tahu. Tiba-tiba Tuhan putus rasul. Maka rasul lah mari royak. Tuhanmu ni begini sifatnya, begini PE-nya, begini namanya. Maka ketika tu manusia barulah diwajibkan kenal Tuhan. Ada hukum taklifi syarak. Wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa. Barulah wajib di atas mukallaf ketika tu kenal Tuhan. Kenal Tuhan tu kenal hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan lah. Kenapa tu? Bukan kenal zat, bukan kenal hakikat zat, hakikat sifat, bukan. Maka bila manusia ni kenal Tuhan yang uning, Tuhan sebenar kita duk fikir cara kita tu tak betul, maka daripada ilah ditambah alif lam. Al-ilah. Al-ilah. Alif. Talih tambah alif lam depan. Ilah. Lepas tu tambah alif lam jadi al-ilah. Jadi al-ilah ni tak berapa nak pasal sangat, maka dibuangkan alif hamzah yang kedua. Mana? Ilah tu hamzah ya buat tubik. Jadi allalah. Allalah.
Jom sembah Allah. Oh, pelik bunyi. Kau berat. Nah, maka dimasukkan tasydid di atas la. Nah, jadi Allah. Ketika tu maknanya sama saja dengan pendapat ulama yang mengatakan ya, lafaz Allah lafaz murtajat, iaitu ismun lidzatin ma'budi bihaqqin. Allah ialah nama bagi satu zat yang kita sembah dia tu tepat, betul. Itu. Nampak tak? Jadi kalau zat yang kita sembah dia tu tak tepat, tak betul, tak boleh dipernamakan Allah, betul? Kita nak namakan meja ni Allah, boleh? Tak boleh. Anak kita nak buh nama Allah, boleh? Tak boleh. Sebab Allah ni khas pada nama dan khas pada makna, dia panggil. Lafaz Allah ni khas pada nama dan khas pada makna. Pada maknanya ialah nama bagi zat yang disembah tu tepat, yang menjadi kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma. Tu khas makna dia. Lepas tu nama dia tu pun khas, tak boleh dipernamakan selain daripada mempunyai ciri-ciri tadi saja dengan nama Allah, tak boleh. Kalau nak letak juga kena lapik dengan Abdullah, gitu. Jadi Allah ni khas pada lafaz dan khas pada makna. Itu. Habis itu. Secara rekah tu. Ar-Rahmanir Rahim. Tengok. Kita tanya khabar, bapa bismillah ni wak mari dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kita tanya khabar dah pakat lab gitu jelah. Padahal nama Tuhan ni walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Betul tak? Sabit ada bagi Allah Ta'ala segala nama-nama yang molek-molek. Banyak nama Tuhan 99. Bapa kita tak pernah dengar tu imam baca Bismillahil Azizil Jabbar. Ada dengar? Baca teh Bismillahil Jabbaril Mutakabbir. Yang sepak lalu ke makmum atas belakang ada ni. Tu imam po baca bismillah tak betul ada ni. Patut tu bukan sifat Tuhan ke? Bukan nama Tuhan. Nama Tuhan juga Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin, Al-Ghani. Nama Tuhan juga 99. Tapi dah lebih dikenali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini supaya dalam hadis Qudsi disebut, supaya aku dikenali oleh hamba-Ku, rahmatku mengatasi daripada kemarahanku. Rahmati wasi'at wa sabaqat anil ghadabi. Rahmatku lebih luas dan lebih terdahulu di atas kemarahan aku. Tuhan marah. Tuhan nelan. Tuhan muntakim. Jabbar mutakabbir, iya. Tetapi Tuhan lebih suka dia dikenal dengan Rahman Rahim daripada hak tani. Maka sebab tu digandingkan sifatul ula wa sifatus sani bagi Allah dalam bismillah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni mushtaq, asal perkataannya satu saja, sama saja, rahmat. Gitu. Asal perkataan Rahman Rahim ialah rahmat. Asal dia. Kita pun sebut rahmat ni, betul tak? Dalam nyanyi lagu negara ku rahmat Tuhan. Betul tak? Orang tanya apa rahmat? Rahmat pak mampu tak reti gitu. Rahmat ni ke rahmat? Rahmat ni rahmat Allah nak royak tak reti kita pun. Memang tak reti pun. Tak usah royak apa. Apa makna rahmat? Ulama kata rahmat ni ialah asal maknanya riqatul qalb dipanggil. Atau mailul qalb. Riqatul qalbi artinya apa? Pecah hati. Itu asal makna rahmat. Atau condong hati kita, muyul hati kita, cenderung hati kita, itu dipanggil mailul qalbi atau riqatul qalbi, pecah hati ataupun muyul hati kita, mana cenderung hati kita. Macam kita tengok mokcik umur 80 ke 70 duk lalu ke restoran bawa tisu, bawa tukar, lagu mana kita dalam hati? Pecah dah hati kita rasa Allah, sianya ada. Itu dipanggil rahmat. Sianya anak Allah sedih. Patut umur lagu ni duk bayar kaki rumah, anak cucu hak tanggung, hak jaga makan minum, duk jalan ke kaki lima minta sedekah. Lagu mana kita hati kita? Pecah anak Allah sedih.
ataupun cenderung hati kita, oh ayo no mocik ni, itu hati kita. Itu dia panggil asal makna rahmat. Pak Allah Ta'ala boleh kita kata pecah hati Tuhan. Boleh kita kata Allah Ta'ala pecah hati. Dah rahmat Tuhan. Apa makna asal rahmat? Riqatul qalb. Nah, pecah hati. Pecah hati Tuhan. Rahmat Tuhan lah ni, pecah hati Tuhan lah gitu. Boleh? Tak boleh. Mana boleh pakai makna tu? Dah. Tak boleh pakai makna pecah hati Tuhan. Tak boleh pakai makna asal. Lepas tu tak boleh pakai makna asal. Kena pakai makna apa? Rahmat di situ. Pakai makna lazim dia panggil, atau makna hujung. Dia ada ulama dia buat mari riqatul qalbi wa in'amu bin nikmati, pecah hati serta memberi kurnia. Itu di atas pendapat ulama yang mengatakan definisi rahmat tu lagu tu, maka tak boleh pakai makna awal, boleh pakai makna akhir. Kalau pakai makna rahmat ialah riqatul qalb, tetapi makna lazim, makna auto bagi pecah hati itu ialah memberi kurnia, in'amun nikmah ataupun iradatun ni'am, nak berbuat baik, nak memberi kurnia, atau berbuat baik sungguh, memberi kurnia sungguh, dia pakai makna lazim dia panggil. Kayak kita bila tengok makcik tadi, pecah hati kita dia, kembali balik pecah hati tak? Tengok sianya. Apa secara auto kita akan buat ambil duit. Ni ambil duit ni panggil apa? Berbuat baik. Ataupun kita kata memberi kurniaan. Atau tak buat baik lagi, nak tak buat baik. Tika mana kita tengok pecah hati tu, Allah sianya. Nah, dalam hati kita nak buat baik dah. Ada dah nak buat baik tu. Dua tiga makna boleh. Nak berbuat baik atau buat baik terus. Memberi kurniaan terus. Makcik mari sini cik, ambil duit cik. Tisu tak payah cik. Atau makcik duk mana ni, tak ada anak, tak ada cucu ke? Kita ingatlah nak buat baik ni. Jadi pakai makna lazim atau pakai makna hujung. Makna rahmat Allah artinya berbuat baik Allah Ta'ala pada kita. Berbuat baik dengan makna sedia kala, dia panggil sifat zat. Tuhan sedia kala lagi nak buat baik pada kita. Kalau pakai makna sedang berbuat baik Allah pada kita ni, sekarang ni Allah sedang berbuat baik ni, maka makna sifat fi'il dia panggil, sifat fi'il, sifat perbuatan Tuhan sekarang ni. Tuhan berbuat baik pada kita ni, nafas kita Tuhan bagi, kita seduk, kita hembus, kita seduk, kita hembus, tak lepas-lepas, betul tak? Mulut kita diberi keluar suara, mata kita diberi sifat penglihatan yang jelas, tak rabung. Tu tak, kalau rabung pun tak buta, gitu lah. Sebab nampak ada para amal pakai spek ni, kat awal pakai spek. Telinga kita diberi orang panggil pendengaran, boleh dengar. Kalau pekak, saya-saya dah tak mari. Tu tengok. Tuhan sedang berbuat baik pada kita ni. Sedang berbuat baik ni orang panggil sifat fi'il. Jadi makna rahmat Allah, rahmat Tuhan lah ni, kita duk cakap sama kita. Allah rahmat Tuhan we. Apa? Buat baik Tuhan ke kita. Itu maksud. Tuhan beri kurnia dia ke kita. Itu maksud dia. Dia faham juga kita pun duk menyanyi lagu negaraku saja tak faham sudah. Itu mana. Jadi daripada asal perkataan rahmat keluar cabab bidah. Kalau ada waibok ni boleh buat ni ada lah ke? Tak ada, biar. Ada juga ada. Boleh tulis. Daripada ar-rahmat tadi. Keluar cabab bidahnya ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi dua-dua ni asal perkataan rahmat. Asal perkataan rahmat keluarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Iaitu al-munaimu bijalailin ni'ami, Tuhan yang memberi kurniaan yang besar-besar, yang nampak dengan mata kasar. Ar-Rahman artinya Tuhan yang beri nikmat yang kasar-kasar, yang nampak dengan mata kasar, itu panggil Rahman. Maka Ar-Rahman ni orang panggil khas pada nama, umum pada makna.
Umum pada makna. Sebab apa? Sebab makna dianya Allah Ta'ala beri pemberian yang kasar-kasar, yang besar-besar tu kepada siapa? Kepada semua makhluk dia. Nah, tak kira malaikat, kau jin, kau manusia, kau menatal, lembu, kubah, ayam, itik, gajah, hima, kambing, apa, semua tak kira. Nah, tak kira manusia kafir, kau manusia jin tu kafir, kau mukmin, kau Islam, kau munafik, kau fasik, kau jahat, kau baik, habis nyambui belaka. Jadi makna Ar-Rahman, makna dia maknahu umum, meratai. Nah, meratai semua sekali. Tak kira dia siapa, dengan bui tu tak tengok siapa. Tak nilai dulu siapa tak. Sebab tu Tutup Guru Faqani ke Kelantan ke, dia terjemah Ar-Rahman bukan yang Maha Pemurah, yang Maha Boros. Boroh ni mana bui tak tengok siapa. Bui. Itu kan? Mesti tengok cerita Stephen Chow. Nah, dia nak masuk judi ni. Stephen Chow, cerita Cina. Nah, you waktu ambil duit daripada poket dia ni, masuk dalam hotel. Bof. Tu boroh tu. Kalau nak bagi tu tanya dulu, awak parti mana, nombor berapa ahli. Tak boroh tu. Tak boroh. Boros ni bui habis. Bui, tak tengok siapa. Tu. Tuhan Ar-Rahman ni mana apa? Tuhan yang Maha Boros. Apa? Dia bui segala pemberian dia, tak tengok siapa. Mu kafir, kamu muslim, kamu baik, kamu jahat, dia bui. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada harga di sisi dia. Itu dah. Lau ta'dilu dunya indallahi janahati ba'udah masakal kafir bisyurbatil ma'i. Ada. Kalau dunia sebutir ni ada harga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan bagi minum kepada orang kafir walau seteguk air. Lepas tu orang kafir tak boleh minum seteguk air. Satu tempayan arak yang minum. Ucik buruk-buruk. Kadang-kadang kaya lebih pada kita lagi. Pelik apa? Sebab dunia tak ada harga di sisi Allah. Dia bui tak tengok siapa, dia borong. Maka hak jenis lagu ni nyasa je tak ada lolo. Maka khas pada nama. Dia panggil khas fil ismi, umum fil makna. Nah, khas pada nama, umum pada makna. Artinya Ar-Rahman tak boleh kita nak letak nama orang tu Rahman gitu, saya tak boleh. Kena letak Abdur Rahman. Sebaliknya Ar-Rahim, yang terbalik dua ni. Khas pada makna. Khas pada makna. Mana? Iaitu Al-Munaimu bidaqaiqin ni'ami. Allah Tuhan yang Maha menganugerahai nikmat yang halu-halu, yang seni-seni, yang tak nampak dengan mata kasar. Nampak tak? Yang tak nampak dengan mata kasar mana? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat taklim, nikmat taklum, nikmat mengaji, nikmat mengajar. Ini nikmat ni. Bukan semua muslimat sarjana utama hari ni, betul tak? Bukan. Hak ni pun tak tahu. Ni minggu depan ni ada banyak ni lagi ke, ataupun makin lama makin kurang kalau gimana istiqamah. Nah, nikmat ni, nikmat yang halus, yang seni, yang tak nampak dengan mata kasar, yang terkadangnya kita yang dapat tu tak berasa itu adalah nikmat. Boleh semaya subuh 2 rakaat berjemaah, tak berasa nikmat. Turun masjid tengok orang pakai kereta Porsche, ni baru iyo nikmat. Dah duk berasa tu lagi nikmat daripada hak dia dapat halus kat dia. Nampak tak? Ini. Maka nikmat ni khusus untuk siapa? Untuk orang mukmin saja. Nyatanya bila akhirat esok. Akhirat esok tak ada Tuhan yang Rahman, hanya ada Tuhan yang Rahim. Tuhan yang Rahim yang belah kasih dia hanya untuk orang mukmin sahaja. Tu sebab tu ada orang panggil munajat. Ada orang panggil warid satu munajatnya. Ya Rahmanad dunya wa ya Rahimal akhirah. Hei Tuhan yang maha boros di dunia, tapi maha kasih belah kepada hanya hamba mukmin di akhirat. Itu dah. Lepas tu pada namanya umum. Umum pada nama. Pada namanya umum. Am fil ismi, khas fil makna dia panggil.
umum pada nama mana? Iaitu orang ni kita nak letak nama Rahim pun tak apa, boleh. Nah, boleh kita letak nama Rahim, boleh. Bahkan disuruh kita ni bersifat dengan Rahim, kasih belah. Biasa dengan hadis musalsal bil awaliyah dipanggil. Hadis musalsal yang pertama-tama sekali yang patut didengar oleh anak murid daripada tok guru ialah hadis musalsal bil awaliyah. Mana? Hak Nabi sabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersifat kasih belah ni akan dikasih belah oleh Tuhan yang Maha Berkat. Irhamu man fil ardi, kasih belahlah olehmu mereka yang ada pada bumi. Orang kau menatang kau tak kira nah, kasih belah. Nah, yarhamukum man fis sama, nescaya mengasih belahlah akan kamu oleh malaikat-malaikat yang berada pada langit. Itu hadis musalsal bil awaliyah. Jadi rahim ni kita disuruh bersifat, kasih belah ni kita disuruh bersifat. Tengok kucing lapar, kita bagi ke dia makanan. Nah, tu jangan kita kurung siapa dia tak boleh nak cari makan, lepas tu kita pun tak bagi makan siapa mampu dia. Padai muka. Nah, ni kalau orang amal ibadat kuat pun masuk dengan aku. Nah, sebaliknya orang tu pelacur sekalipun. Nah, kalau dia ada sifat rahim, kasih belah. Tengok. Nah, Tuhan akak tinggi martabat rahim ni. Kasih belah tinggi dia. Tengok anjing hina dah. Hina, jalan titik Elio. Nah, dia bagi air tu tidak dengan gelas, dengan kasut. Ada? Letak kasut sini. Hidai kau ustaz. Ada? Hina tu abang. Pelacur hijau hina, anjing binatang hina, bagi minum dengan kasut tu hina. Tetapi kenapa perbuatan dia tu? Kerana rahim, kasih belah. Maka Tuhan ampun dosa, masuk syurga. Tengok, disuruh kita bersifat dengan rahim, kasih belah. Itulah kata, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mana tu nama rahim ni orang panggil umum pada nama. Mana kita boleh letak nama anak kita Rahim, boleh. Abdur Rahim pun boleh. Rahim semata-mata kita kosak dia tu dikhitab oleh Allah supaya bersifat dengan rahim, boleh. Ataupun kita letak nama anak kita Abdur Rahim, hamba kepada Tuhan yang belah kasih kepada orang mukmin sahaja di negeri akhirat pun boleh. Tapi kalau Rahman tak boleh. Rahman kalau letak nama Abdur Rahman. Tapi kalau kita panggil tak apa, man tak ada hal lama. Anak harai juga berat ni. Jadi ini orang panggil ngaji asma Allah Taala. Nah, bukan senanglah ngaji asma wa sifat ni. Ada khusus pada nama, umum pada makna, umum pada nama, khusus pada makna, khusus pada nama dan makna. Ada umum pada nama dan umum pada makna. Bukan senang. Nah, 99 pula tu. 20 pun baru mukhalafah dah. Tu pun ustaz lagi berat dah. Tak nak lagi dah. Kemudian kata dia, alhamdulillahillazi amarona bima'rifatihi wa tauhidih. Tengok, dia terjemah. Ada dah terjemah dia tu. Puji-pujian itu. Ni orang panggil, kalau terjemah puji-pujian itu, dia pakai alif lam tu dengan makna alif lamul jinsi. Dia terjemah ni ada beberapa cara. Mana ni? Mana dah right? Kalau kata segala puji biasa dengar kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau terjemah segala puji, dia pakai alif lam tu, alif lam lil istighraq dia panggil. Alif lam lil istighraqi. Alif lam yang menghabisi puji. Segala, banyak bunyi kan? Segala puji. Kalau puji-pujian itu, ini orang panggil pakai makna alif lamul jinsi. Ada yang pakai makna alif lamul ahdi dia panggil. Mana? Puji itu. Selalu. Puji itu. Puji mana puji itu? Yang ni puji yang maklum pak. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Biasa dengar ada tu deh. Biasa dengar ada. Biasa deh. Betul tak?
Betul. Kalau kata pujian itu, yang ni sekalian jenis puji yang 4 tadi. Dia panggil alif lam lil jinsi dia panggil. Kalau kata segala puji, habis semua puji 4 tadi. Tu gitu. Dia terjemah ni memain peranan daripada bahasa Arab. Dia tengok faham bahasa Arabnya lagu mana. Habis. Puji-pujian itu, tengok dia buat mari 2 kali puji-pujian itu. Ini memberi makna bahawasanya hamdun asal kalimahnya mufrad. Hamdun tu kalimah asalnya mufrad. Mufrad ni menunjuk makna satu. Sepatutnya kena kata gini, puji bagi Allah, gitu ya. Tapi tak, oleh kerana ada alif lam lil jinsi, alif lam jenis tadi, puji-pujian, tu diulang-ulang ke puji-pujian itu menunjuk makna mufradnya sudah batal, hilang. Sebab apa? Sebab masuk alif lam lil jinsi. Dia panggil isim mufrad, idza dakhalat alaihi ismul alif lam lil jinsi batalat maknal mufrad. Isim mufrad ni apabila masuk alif lam lil jinsi, alif lam jenis dia panggil. Alif lam jenis, maka batal makna kesatuannya. Makna satu tu batal. Lepas tu kembali kepada makna yang banyak. Puji-pujian itu mana? Ya Pak ni. Tuhan puji diri dia. Dia puji hamba dia. Hamba dia puji dia. Hamba dia puji sesama hamba dia. Semua puji itu lillahi, bagi Allah. Apa bagi Allah? Mustahiqun lillah. Boleh pakai lam lil istihqaq dia panggil. Atau lamul ikhtisar, khusus hanya untuk Allah, boleh. Ataupun lam lil milki, milik bagi Allah, boleh. Semua puji tadi hak Allah belaka, boleh. Semua jenis puji tadi tu khusus untuk Allah, tidak pada yang lain, boleh. Atau semua jenis puji tadi tu milik Allah, bukan milik orang lain, boleh. Jadi sebab tu salah apabila orang puji kita, kita luah lubang hidung kita seorang ngak dah. Atau itu email, kalau jadi tu email ke mochi tak berasa kalau baca surah Al-Baqarah 1 rakaat tak apa. Tu email pun luah lubang hidung, tengoklah aku ngaji mana. Tu email bengong dia panggil. Apa? Tu email tu orang puji dia sipek dia. Salah. Pandanya awak masuk atau pandanya awak nego, pandanya awak gubah ni ke jahit baju, ikutlah. Kita pun luar tengok siapa ni, kawan kan ni, ya contoh. Salah selalu. Apa? Orang puji kita sifat kita tu salah. Duk baca hari-hari alhamdulillahi rabbil alamin, betul tak? Segala puji itu hak Allah belaka, ai mustahiqun lillah. Segala puji itu khusus untuk Allah, tak boleh untuk orang lain, ai mukhtassun lillah. Segala puji itu milik bagi Allah, hak milik Tuhan. Hak milik kita kalau orang cetak apa hak milik kita nak samai tak? Nak samai, betul? Betul tak? Kita buat karya lagu ke drama ke filem ke gapo orang copy paste cetak apa kan, sebab tu ada hak milik cipta terpelihara. Kalau kita pergi curi, orang marah tak? Marah. Pas kita pergi curi puji tu, ambil kita sipek kita, Tuhan marah tak? Marah. Jadi Tuhan puji diri dia, klik ke dia, kembali ke dia, tembus ke dia. Dia puji hamba dia pun tembus ke dia, sebab hamba dia yang buat. Hamba dia puji dia pun kembali kepada dia, hak dia juga. Hamba puji sama hamba pun hak dia juga, sebab kelebihan hak ada pada orang yang kita puji. Mahmud tadi, orang yang dipuji tadi tu, kelebihannya siapa yang beri? Allah juga. Macam kita masuk kedai perabot, kita masuk kedai perabot, kita puji sofa comel, cantiknya sofa ni. Tukar hak buat sofa tu luah lubang hidung duk tepi ngak. You pasal apa luah lubang hidung ni? Saya puji sofa bukan puji hidung awak. Kata kakak tak ada tahu ke ini sofa saya yang buat. Jadi bila kita puji benda hak dia buat, klik ke dia lah. Klik ke tukar hak buat lah. Halang gitu
Jadi sebab tu salah apabila orang puji kita sipek kita salah dulu. Nak luar lebih itu. Hei, jangan gitu. Nak mana? Dalam hati kita. Hak Tuhan belaka ni weh. Tuhan wi ni kena gitu. Kalau hak Arab kat hadza min fadli rabbi. Nah. Tak kata mulut tak apa. Nak, lama tak ingat Google dulu. Apa awak puji saya ni saya tak ingatlah nak cakap apa. Nanti jak. Nah. Hadza min fadli rabbi. Oh lah nak jadi Arab hidung tu kepek tak payahlah. Nah, Melayu cukup lah kita orang Melayu ni dalam perut kita ni, dalam ya betul hati kita ni. Bila orang puji kita sedar. Hak Tuhan belaka ni jangan duk berasa sangatlah kitanya. Kalau Tuhan tarik tak ada lah kelebihan mu ni weh saya nak weh. Contoh. Nah, kena mari ingat dalam hati kita. Barulah selamat daripada riya, ujub, sum'ah, takabur dan sebagainya. Habis. Boleh dah? Nak berhenti dah? Pasal nak berhenti dah? Kita tanya dia, mau nak ngaji bukan kita? Boleh? Lengah dah dia ni. Lengah dah. Sakit orang. Siapa kata dah. Jadi kita masuk sikit lah. Kita masuk sikit mukhalafah tu dah. Tanda kalau di kitanya puji-pujian itu bagi Allah. Tanda situ perak. Ni dengan saya. Kemudian oleh kerana tadi kita ada pendapat suruh sambung, kita sambung sikit lah. Dia kata muka surat 16 huraian sifat yang keempat. Sifat yang keempat ni 4 dari segi bilangan saja. Nah, bukan orang panggil fi nafsil amri, fi hakil waqi', bukan pada realitinya sifat Allah Taala ni ada dulu dan ada kemudian. Ada mula-mula Tuhan ada. Kemudian lama sikit Tuhan sedia. Lepas tu Tuhannya kekal pula lepas tu barulah tak serupa. Bukan gitu. Semua sifat Allah ni qadim azali dah ke. Lepas tu yang keempat ni dari segi bilangan sahaja, tertib membilang. Apanya yang keempat? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Dia tak ada terjemah deh. Jadi terjemahannya kalau kita terjemah gini, mukhalafatuhu bersalahan ia Allah Ta'ala lil hawadith akan segala yang baharu-baharu. Begitu. Kadang-kadang awak mari khilafuhu ta'ala lil hawadith. Hak tulah ya. Macam mana? Bersalahan ia Allah akan segala yang baharu-baharu. Kadang-kadang adalah Arabnya awak mari khilafuhu ta'ala lil hawadith. Tak apa sebenarnya ni ada live ni, nanti pergi cek balik. Saya kuliah duha muslimat di Bangi. Dia duduk minta juga situ mengajar tauhid tiap-tiap bulan, tapi jauh lah Bangi, ya Allah ya Rabbi. Waktu tu memang tak boleh nak atas anak 2 terik kena bini saya di atas terik lagi. Saya kena boleh sterik ya. Lepas tu pergi sterik selalu Bangi. Jauh, siapa-siapa pun dah lewat dah sikit. Rupa-rupa ada sana muslimat tu tak pernah jumpa mata pun. Ibu sana tu satu kitab khotel habis. Dia duduk ngayu tiup saya. Khotel kitab kata saya nak ambil tanda tangan ustaz. Ngaji di mana penuh kitab je habis. Ngaji di YouTube dengan ustaz minta itu. Jadi senang. Lamin-lamin lah ni senang jadi tak sepak. Biar hak kita tulis tu sepak dulu. Lepas tu kalau kita ngaji nanti kita buka balik dalam YouTube ke dalam Facebook ke ada dia. Habis dalam YouTube tu lambat sikit kalau biasanya orang masuk. Dalam Facebook ada selalunya. Cek balik. Boleh. Tapi kita malah lah tak nak selalu lah kalau boleh. Kadang-kadang dalam bahasa Arab yang mari khilafuhu ta'ala lil hawadith. Hak tulah itu sama ya. Sebab dia masdar ada 2. Khalafa yukhalifu mukhalafatan au khilafan gitu. Khalafa yukhalifu mukhalafatan au khilafan. Jadi mukhalafa au khilafuhu ta'ala lil hawadith. Sama ya maknanya apa? Bersalahan. Apa makna bersalahan? Tak serupa ia Allah akan yang baharu. Gitu dah. Kemudian dia kata wajib pada syarak. Ingat baik tu, wajib pada syarak ni mana? Talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan syarak ni syarak, tukar yang buat undang-undang hakikatnya Allah pada majahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarak menyuruh kita mengerjakan dengan suruhan yang putus. Itu makna wajib pada syarak.
Talaban jaziman dia panggil. Nah, talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut perbuat di atas kita ni kena buat, tapi tuntutan daripada Tuhan tu dengan putus. Tak dapat tidak, kena buat. Macam sembahyang 5 waktu lah. Nah, sembahyang Zuhur kat dia. Wajib tak? Wajib. Nah, apa makna wajib? Tuhan tuntut kita sembahyang sebagai tuntut yang putus. Sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Ingat, itu dia panggil tuntut syarak, talaban tuntut yang putus. Jadi sebut kata wajib syarak ni wajib undang-undang. Jangan pula kita kata Allah wajib ada orang buat mengaji. Apa mengaji sifat 20? Mengaji Allah wajib ada. Pak kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Nampak tak jahilnya? Wajib Allah ada tu bukan wajib syarak, wajib akal. Betul tak? Apa makna wajib akal? Sudah betul tak ni? Okey, Ustaz Zai tak ada terang ni. Ada ni tak ingat deh. Nah, wajib akal makna mesti. Ada Allah tu mesti. Tu. Wajib Allah ada mana? Mesti Allah ada. Tak terima nak kata tak ada. Lagu tu. Bukan makna wajib Allah ada, kalau Allah tak ada Allah masuk neraka. Tak boleh, tu kena ada gitu. Jadi Allah tu mukallaf juga gitu. Nah, tu tak faham tu orang cakap lagu tu. Dia tak faham. Hukum ni ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum ada. Jadi ibu-ibu dah lalu dah dengan Ustaz Zai tu. Cuma nanti akan lalu pula dengan saya insya-Allah bila tak tahulah. Wajib pada syarak pula dengan makna juga. Apa makna juga? Yang sebagaimana wajib huraian sifat yang ketiga, yang kedua, yang pertama, sama juga. Wajib secara tafsili, itu mana? Wajib dengan satu persatu. Kenapa wajib satu persatu? Tidak boleh dengan secara ijma semata-mata. Ini Imam Sanusi kata, li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah ni bahayanya sangat besar. Kalau tidak bid'ah dalalah, sesat, kufur, wal a'yadzu billahi min zalik. Maka kerana tu tak dimemadakan dengan semata-mata tahu dengan secara ijma. Tahu dengan secara ijma tu sah dah iman. Iman tu sah dah, tapi tak sempurna. Jadi nak lengkap kemah, takmilul kamil, melengkapkan benda yang ada lengkap dah, tapi nak kemah lagi, comel lagi, mengaji dengan secara satu persatu. Wajib atas apa? Di atas tiap-tiap mukallaf. Dia kata nama saya Kak Wan, bukan mukallaf ya, anak tu ni. Mukallaf ni bukan nama orang, jawatan kita. Jawatan kita semua ni orang panggil mukallaf. Mana orang yang diberatkan dengan hukum taklifi. Kita ni diberatkan di atas tanggungan kita hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Gerak diam kita ni ada hukum, tak ada nak pisah. Jadi kita ni mukallaf. Mukallaf. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ke apa tu Pak bagi wajib? Oleh mengetahui. Nak tahu kena belajar. Kalau tak belajar bagaimana nak tahu? Maka kena tu wajib oleh mempelajari sehingga mengetahui. Kenapa lagu tu? Wajib oleh mengetahui ni, wajib dia mempelajari sehingga dia mengetahui. Gitu. Jadi selagi mana mengaji tak tahu-tahu, kena mengaji lagi. Mengaji dah ustaz tapi tak tahu-tahu apa, mengaji dia tidur nak tahu mana? Pahala boleh lah dalam majlis ilmu. Tapi kalau kita mengaji tak, orang panggil tumpu betul-betul, sehingga kita tu orang lain mari, kita mari, orang lain bawa kitab, kita bawa kitab, orang lain faham, kita tak tahu apa sekarang. Sebab apa? Sebab kita tak tumpu. Duduk kalut dengan bawah tak koyak lagi, banyak kerja. Tu. Wajib oleh mempelajari sehingga mengetahui. Buh lagu tu. Serta i'tiqad, yakni pegang, simpul, tambat, ikat di dalam hati. Itu mana i'tiqad. Aqdun ni makna ikat. Akad nikah, akad jual beli, makna apa? Ikat. Betul tak? Kita menikah dengan ada akad tak? Ada aqdun, ada aqdun nikah dia panggil. Apa? Ikatan perkahwinan. Betul tak?
Jadi iman kita, kepercayaan kita pun kena ada akdun, kena ada orang panggil tambak, ikat, simpul. Itu dia panggil i'tiqad, tambak di dalam hati kita, simpul dalam hati kita, dan mengaku putus. Ni kinayah daripada yakin ni. Mana tasdiq bil jazmi, mengaku dengan putus, dengan jazam. Mengaku di mana? Di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf tu akan tentu sungguh. Tu orang panggil wujub. Tentu sungguh ni orang panggil hukum akal, wujub. Ada muqabulil intifa', tak terima tidak, itu mana wujub. Apa mana tak terima tidak? Mesti, ngoti, sungguh, tentu sungguh. Itu dah. Tentu sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi yang akan, bagi segala yang baharu. Tu orang panggil la zaidah, maf'ul bagi mukhalafah, akan segala yang baharu. Tu, dan tidak menyamainya akan segala yang baharu-baharu, tak menyamai, tak sama, tak serupa, tak sama. Itu dah. Kalau gitu kenapa kau ulama dia tak kata gini, mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi, tak serupa, bersalahan ia Allah akan makhluk. Dia tak kata gitu, dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kerana tiap-tiap makhluk tentu baharu, tetapi tiap-tiap baharu belum tentu makhluk. Jadi umum baharu daripada makhluk. Nampak tak? Faham tak? Sudahlah, gapo pula ni ustaz. Tiap-tiap makhluk belum tentu, tiap-tiap makhluk tentu baharu. Semua makhluk tentu baru. Tapi tiap-tiap benda baru belum tentu makhluk. Mana ustaz? Tiap-tiap benda baru belum tentu makhluk. Ya. Contoh kau nak berhenti dah. Kalau nak berhenti pun molek situ. Tu orang panggil cara drama-drama dalam TV. Gitu. Saat-saat getih ni Allah sambung pula nates semua gedek tu. Biasalah tu drama-drama. Nah, jadi kita pun tak sabar nak tunggu. Nah, kau nak sambung sikit lagi? Boleh dah? Sikit lagi dah. Contoh buah kelapa, buahnya yang kata panggil buahnya, buah kelapa. Buah kelapa berada di atas pokok kelapa, buah kelapa luruh ke bawah, buah kelapa berada di bawah pohon kelapa, pokok kelapa. Baik, buah kelapa makhluk tak? Makhluk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan daripada tidak ada kepada ada. Nah, buah kelapa tu makhluk, betul? Di atas pokok kelapa. Di atas. Ada tak di atas? Ada. Di mana di atas? Cuba tunjuk. Ada tak di atas? Mana? Ni pokok kelapa. Nah, lepas tu ni buah kelapa. Lepas tu di atas tu menyala warna merah gitu. Tu di atas Ustaz gitu. Ada tak di atas? Tak ada. Tapi kita faham tak buah kelapa di atas pokok kelapa? Faham. Diri di atas tu ada tak? Tak ada. Tapi kalau orang tanya mana pokok kelapa, dia ambil lah tu. Mana? Tu atas tu. Boleh tunjuk. Bila kita tunjuk di atas lagu tu, kena ke pokok kelapa, kau kena di atas. Kena ke pokok kelapa, bukan di atas. Di atas tu tak ada. Jadi kalau orang pergi dia tengok, mana di atas saya tak jumpa ni, saya nampak pokok kelapa je. Ni buah kelapa dengan pokok kelapa ada, di atas tak ada. Memanglah di atas tak ada, sebab di atas tu tak ada. Tapi faham tak dalam kepala otak kita? Faham. Maknanya dia panggil amrun iktibariyah. Perkara yang diiktibar pada akal saja. Diri benda tu tak ada. Sedangkan makhluk-makhluk ni benda kena jadi. Menjadi ni orang panggil apa? Tuhan ijadul mungkin minal adami ilal wujudi. Tuhan mencipta makhluk daripada tak ada betul-betul kepada ada betul-betul. Daripada tak ada kepada ada. Sedangkan di atas tu ada tak? Di atas tu ada tak? Tak ada. Tapi reti tak? Reti. Maka di atas tu bukan makhluk tapi baharu. Faham tak?
Pokok kelapa tu, buah kelapa tu makhluk pun makhluk, baru pun makhluk. Baru pun baru, gitu. Pokok buah kelapa tu makhluk pun boleh panggil, baharu pun boleh panggil. Dah. Tapi di atas, diri di atas nak panggil makhluk tak boleh, sebab tak ada. Mana? Kalau ada duk mana? Di atas. Buah kelapa luruh. Luruh duk mana luruh? Ada tak luruh? Jatuh. Buah ni pokok kelapa, patut ni buah kelapa sedang jatuh. Kita ketika mana dia jatuh tu kita nampak buah kelapa saja kau sekali dengan luruh dia tu kita nampak. Buah kelapa ya deh. Luruh tak nampak deh. Tapi kita tahu tak dia luruh? Tahu. Tu. Dia sebab reti di akar. Maka luruh tu orang panggil baharu, tak panggil makhluk. Betul tak? Lagi ambil buah kelapa duk mana? Duk bawah. Kita pergi tengok. Buah kelapa ya bawah tak ada. Tapi kita reti tak di bawah? Reti. Orang panggil amrun i'tibari, dikira-kira pada akal. Jadi Tuhan ni tak serupa ia Tuhan akan yang baru. Apa? Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan atas buah kelapa. Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan luruh buah kelapa. Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan bawah buah kelapa. Betul tak? Lagu mana atas buah kelapa tu boleh tunjuk. Atas hak ada lawai baginya, bawah. Atas hak boleh ditunjuk dengan jari. Tu luruh yang boleh direti. Tu orang panggil luruh atas bawah makhluk. Jadi Allah atas dia bukan atas yang boleh ditunjuk. Mana Tuhan? Atas langit. Bukan ada pun hak kita tunjuk. Kita beriman hanya kepada Allah yang satu. Nampak? Satu. Lepas tunjuk ke langit pula. Itu bukan isyarat Tuhan di langit. Nak mengisyaratkan ulu apa? Bi'uluwi makani. Bi'uluwi miqdari. Dengan ketinggiannya kedudukan Allah, maqam Allah, pangkat dia, bukan tempat dia. Nak faham tak? Itu jadi Allah di atas. Apa mana Allah di atas? Tak reti. Ar-Rahmanu ala tu atas. Tuhan yang maha pemurah, yang maha bawah tu ala arsyis tawa. Allah Tuhan yang maha pemurah di atas arasy tertinggi. Apa makna atas itu? Apa makna tinggi situ? Tak faham. Atas yang ada lawannya bawah itu atas baharu. Atas yang boleh tunjuk atas yang baharu. Tinggi yang ada lawannya rendah, tinggi yang baharu. Lepas tu atas yang tak boleh tunjuk, atas yang tak ada lawan baginya rendah. Atas yang tidak ada lawan baginya bawah, tinggi yang tidak ada lawan baginya rendah. Boleh faham? Tak boleh faham. Tak boleh faham itulah faham. Itu lagu tu. Iya, itu salaf. Itu salaf. Tuhan atas arasy tertinggi. Apa maksud? Wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang mengetahui maksud dia. Atas nu. Dah. Boleh tunjuk tu. Tuhan atas tu. Tu jadi pening video Ustaz Wahabi Firanda. Dia luki bumi. Dia kata, ini bumi. Kita berada di sini. Allah di mana? Allah di ni, di langit ni. Allah di langit. Pak tanya, "Pak kalau orang di bawah ni?" Dia kata, "Ya, Allah di sini juga. Allah di sini, Allah di sini." Benda tu akidahmu. Akhirnya, bumi salah, tidak bulat. Bumi ni mendatar saja. Jadi karutlah. Allah tidak di langit dengan makna boleh tunjuk gini. Tak. Allah di atas yang tidak boleh direti. Tak boleh faham. Atas yang kita boleh faham, atas tu atas boleh tunjuk. Atas yang ada lawannya bawah. Sebab atas tu mubham ni benda hak tidak boleh dilihat. Hanya waham sengka kita, reti dalam kepala otak dia. Tingkat 2 atas pada tingkat 1. Tapi tingkat 2 tu bawah pada tingkat 3. Tingkat 3 pula atas. Betul tak? Duk mana atas? Di manakah itu atas? Tak reti. Tapi retinya apabila ada nisbah. Mana buat banding dia? Macam tinggi ada lawannya rendah. Baru boleh faham. Zainab tinggi pada Minah. Berapa? Sebab Minah rendah pada Zainab. Lalu tu kan? Tapi tinggi Allah, atas Allah, tinggi yang tidak boleh difahami seperti itu.
Atas yang tidak ada lawannya bawah, tinggi yang tidak ada lawannya rendah. Boleh faham? Kalau boleh faham, memang hebat awak. Tak boleh faham tak? Tak boleh faham. Tak boleh faham, itulah faham. Serah pada Allah. Itu salah tunggu lagu tu. Bukan salah duduk atas langit. Bukan gitu. Itu habis itu. Nanti kita sambung pula insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat ni sangat padu dia panggil. Sangat padu. Mana? Muhkamat, teguh. Sehingga makna dia tidak seperti hak kita baca ni. Artinya tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu, dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Ini terjemuh baru ni, bukan makna. Maknanya bagaimana? To be continue. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hari Selasa pertama hari Selasa